Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fanattabi'una ahsana. Wa ba'd. Sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian, terlebih dahulu marilah sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan kepada kita untuk meneruskan kehidupan pada hari ini, dan pastinya lah kita akan berusaha untuk mengisi peluang ini dengan sebaik mungkin. Semoga kita menjadi hamba Allah yang bersyukur, dan dengan kesyukuran itu kita mengharapkan Allah SWT masih lagi beri kita peluang untuk hidup besoknya, dan untuk kita terus menjadi hamba Allah yang taat. Pada pagi ini saya cuba membawa sahabat-sahabat untuk mengulas sedikit tentang apa yang ramai di kalangan kita bicara semalam, iaitu tentang cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pastinya lah kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, akan kita tumpahkan sepenuh cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga taat setia serta pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun begitu sahabat-sahabat, apabila kita mengklaim sesuatu, kadang-kadang klaim yang kita buat itu terlalu besar. Misalnya kita klaim kita sayang pada Nabi. Maka pastinya lah apabila kita klaim kita sayang kepada seseorang, klaim itu tidak terhenti sekadar klaim sahaja. Sebaliknya, klaim itu mestilah disertai dengan apa buktinya. Jadi pada pagi ini saya mahu ataupun ingin membawa sahabat-sahabat semua untuk mengulas tentang klaim kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi, dengan berpandukan kepada teori cintanya kita kepada seseorang seperti yang telah kita belajar pada 3-4 kuliah yang lalu. Saya rasa sahabat-sahabat masih ingat apabila saya berbicara tentang bagaimana mencari kawan kerana Allah. Dan dengan persahabatan itu kita harap kita dapat masuk syurga Allah, kerana Allah berjanji di antara salah seorang yang akan masuk syurga dan berada di bawah arasy Allah pada hari akhirat nanti adalah 2 orang manusia yang berkawan kerana Allah, bertemu kerana Allah, dan berpisah juga kerana Allah. Jadi masa mengulas teori itu, saya ada menyebut bahawa untuk mengetahui seseorang itu benar-benar cintakan kepada kawannya tadi, maka Al-Mawardi ataupun Imam Al-Mawardi ada mengemukakan 5 step. Dan 5 step itu mestilah dilihat secara berurutan. Jadi sukalah saya membawa sahabat-sahabat mengulas tentang dakwaan kita bahawa kita cintakan Nabi berasaskan kepada teori yang dikemukakan oleh Al-Mawardi tadi. Okey sahabat-sahabat, pertama sekali kata Imam Al-Mawardi, apabila kita ingin mencintai seseorang, dan dalam konteks bicara kita pada pagi ini, kita ingin mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana kita ingin mencintai Rasulullah di atas klaim-klaim yang kita buat semalam, maka kita perlu melalui 5 langkah, di mana pada langkah kelima barulah kita boleh klaim bahawa kita ni cinta. Tapi kalau 5 langkah tersebut tidak dilakukan, tiba-tiba kita terus skip pergi pada langkah yang kelima, iaitu kita klaim kita cinta Nabi, pada saya itu adalah suatu pembohongan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua tahu bahawa satu ancaman yang cukup berat jika seseorang itu berbohong atas nama Nabi, di mana kata baginda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesiapa yang berbohong ke atas baginda, maka dia menempah tempatnya ke neraka.
Jadi oleh kerana itu, sebelum kita claim kita cintakan Nabi, saya rasa ada baiknya kita follow, kita ikut 4 langkah yang dicadangkan oleh Imam Al-Mawardi. Kemudian apabila kita berada pada langkah yang kelima, kalau kita nak claim pun, maka kita sudah membuktikan pada langkah pertama, kedua, ketiga dan keempat. Kemudian yang kelima baru kita claim. Okey sahabat-sahabat, kita pergi kepada langkah yang pertama. Kata Imam Al-Mawardi, apabila kita ingin mencintai seseorang, maka kita perlu mewujudkan at-tajanus di antara kita dengan orang yang kita sayang tadi, ataupun orang yang ingin kita berkawan dengannya. Apa maksud at-tajanus? At-tajanus ialah kita membentuk sebanyak mungkin ciri-ciri ataupun perkara-perkara yang menjadikan kita dengan Nabi itu serupa. Kita membentuk perkara-perkara ataupun ciri-ciri yang menjadikan kita dengan Nabi itu banyak elemen keserupaan. Jadi agak-agaknya sahabat-sahabat, pada sisi manakah pembentukan itu boleh dilakukan? Saya rasa pastinya sisi yang paling besar peluangnya untuk kita membentuk keserupaan kita dengan Nabi ialah akhlak. Jadi oleh kerana itu sahabat-sahabat, kalau benar kita ingin berkawan dengan Nabi, kalau benar kita mahu Nabi tadi berkawan dengan kita, kalau benar kita sukakan Nabi, kalau benar kita mahu Nabi sukakan kita, maka kita kena tahu apa akhlak Nabi. Nah, oleh kerana itu, setelah mana kita tahu secara detail akhlaknya dengan orang macam mana, akhlaknya dengan orang bersalah, akhlaknya dengan orang muda, akhlaknya dengan orang tua, akhlaknya dengan anak-anak, akhlaknya dengan isteri, kita perlu tahu sebanyak mungkin dan kita kena buat seperti Nabi buat. Itu pertama sekali. Kerana pastinya lah baginda SAW akan suka dan ingin berkawan dengan kita kerana akhlak kita tu ada mirip dengan akhlak Nabi ataupun serupa dengan akhlak baginda SAW. Tapi kalau akhlak kita tadi tidak sama dengan akhlak Nabi, bagaimana mungkin baginda SAW ingin berkawan dengan kita? Jadi oleh kerana itu, marilah sama-sama kita cuba mengetahui sebanyak mungkin bagaimana akhlak Nabi tadi, dan kita praktis dalam hidup kita dahulu supaya perangai kita dengan perangai Nabi itu tak banyak selisih ataupun tak banyak jauh, lebih banyak kepada sama tadi. Jadi apabila begitu, barulah kita boleh pergi kepada step yang kedua. Step yang kedua, kata Al-Mawardi, ialah al-muwasalah. Jadi kalau kita berkawan dengan orang hidup, orang tu masih hidup, maka muwasalah bermaksud kita berhubungan. Kita pergi ziarah dia, dia ziarah kita, kita meraihkan hari-hari kebesarannya ataupun hari lahirnya, kita meraihkan kegembiraannya kalau dia kahwin, anak-anak dia kahwin. Jadi kalau kita betul ingin berkawan dengan seseorang, dan sekarang dalam konteks bicara pagi ini kita nak berkawan dengan Nabi dan Nabi telah wafat, maka cara untuk menghubungkan kita dengan baginda SAW ialah banyakkan selawat. Maka oleh kerana itu, janganlah kita berselawat kepada Nabi itu dalam bentuk bermusim. Marinya Maulidur Rasul, kita pun pulunlah selawat sebulan, bulan Rabiul Awal. Lepas tu kita pun tambah, lupakan. Jadi itu adalah suatu dakwaan yang palsu. Kita hanya ingat dia pada bermusim. Sebaliknya, jadikanlah kelaziman pada kita berselawat kepada Nabi pagi dan petang. Malah setiap kali kita berubah situasi ataupun setiap kali kita ada masa selang, maka kita sebutlah Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Kita tidak perlu satu selawat yang panjang, tetapi mengingati akan baginda SAW setiap masa itu adalah sebahagian daripada tanda al-muwasalah, iaitu kita ingin terus berhubungan dengan baginda SAW. Itu step yang ketiga. Adapun step yang keempat, yang akan membuktikan benarnya kita cinta pada Rasulullah SAW, ialah disebut dengan perkataan al-mu'anasah. Mu'anasah bermaksud kita sudah mula suka dengan dia. Dan lazimnya seseorang itu apabila dia suka dengan seseorang, maka dia akan tiru orang tadi. Jadi oleh kerana itu, barulah pada step ketiga kita mula meniru Nabi. Jadi apa yang boleh kita tiru baginda SAW ialah pada perkara-perkara yang kita rasa kita mampu tiru. Misalnya baginda itu orang Arab.
Habis kita nak tiru macam mana? Kita orang Melayu, tak bolehlah nak tiru macam tu. Cuma kita tahu baginda SAW suka makan benda ini. Kita pun makan juga kerana nak meniru Nabi. Nabi suka buat benda ni, kita pun buat. Jadi perbuatan meniru itu datang daripada diri seseorang yang sudah mula selesa dan suka dengan orang tadi. Jadi itu step yang ketiga. Adapun step yang keempat, yang terakhir sebelum kita boleh claim kita cinta Nabi, disebut dengan Al-Musaffah. Al-Musaffah bermaksud penyisihan, di mana kita perlu juga ada satu senarai perkara-perkara yang Nabi tak suka. Nabi tak suka apa? Nabi tak suka itu, Nabi tak suka ini. Jadi oleh kerana kita tahu dia tak suka apa, maka kita hendaklah mengelak sebaik mungkin ataupun sebanyak mungkin perkara-perkara yang dia tak suka. Kerana seorang kawan yang benar-benar ingin berkawan dengan seseorang, dia akan lakukan apa saja agar kawan dia itu suka dengan dia. Jadi di antara perkara yang menyebabkan orang itu suka dengan kawannya ialah kawannya mengelak daripada melakukan perkara yang dia tidak suka. Jadi dengan kata lain, sebelum kita claim kita cintakan Nabi, pastikan kita tahu semua akhlak Nabi apabila dia bergaul dengan orang, dan kita cuba praktis akhlak tersebut. Yang kedua, kita mesti hendaklah banyak berselawat kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat itu tidaklah berlaku secara bermusim sahaja, sebaliknya berlaku setiap hari sebagai tanda kita ingat pada baginda. Yang ketiga, kita hendaklah mencontohi ataupun meniru gaya hidup Nabi sekadar yang kita mampu, kerana kita bukanlah mampu mempunyai hidup seperti zaman Nabi. Oleh kerana Nabi naik kuda, takkanlah kita nak naik kuda, maka kita naiklah kereta. Apa mungkin yang boleh kita buat kerana kita tidak hidup di zaman itu. Adapun yang keempatnya ialah musaffah, iaitu kita cuba menyisih semua perkara yang Nabi tidak suka. Jadi oleh kerana itu, saya dapati dalam masyarakat kita hari ini, kita suka skip ataupun kita suka lompat-lompat. Pertama, orang kita suka tiru Nabi, dan peniruan itu berlaku pula pada perkara-perkara yang dia suka. Dia tidak tiru semua benda, dia tiru benda yang dia suka je. Kalau orang lelaki, bila dia tahu Nabi tadi berkahwin ramai, maka selalulah dia duduk sebut contohnya sunnah Nabi ialah kahwin. Sunnah Nabi ialah kahwin ramai. Saya tidak mengatakan bahawa kahwin ramai itu salah dan memang Nabi buat, tetapi takkanlah itu saja yang ingin kita tiru. Masih banyak lagi perkara yang harus kita tiru. Misalnya baginda SAW suka makan bersama dengan anak isterinya, baginda SAW suka, dan banyak lagi lah perkara yang baginda suka. Kenapa kita tidak tiru terlebih dahulu perkara tersebut? Dan yang kedua, saya dapati di kalangan masyarakat kita lebih suka klaim sedangkan dia tidak banyak buat mengenai apa yang ditunjukkan oleh baginda. Jadi sahabat-sahabat sekalian, teruskanlah kecintaan kita kepada Nabi, teruskan berselawat kepada Nabi seperti yang kita telah lakukannya semalam. Tidak ada salahnya, tetapi yang lebih penting daripada selawat dan semua itu ialah langkah pertama, awal lagi. Itu kita perlu tahu sebanyak mungkin bagaimana baginda sallallahu alaihi wasallam itu hidup dengan manusia, dan begitulah yang akan kita lakukan. Memahami akan kepentingan itu, insya-Allah apabila habis saya berbicara tentang bagaimana bersahabat nanti, saya akan sebut pada tuan-tuan beberapa akhlak Nabi apabila baginda bergaul dengan orang secara rincinya. Misalnya Nabi duduk di rumah bila dia berjumpa dengan anak kecil. Apa riwayat-riwayat yang menunjukkan tentang tadi? Apabila Nabi berjumpa dengan orang yang berdosa, orang yang buat dosa tadi, apa sikap Nabi dengan orang yang berdosa? Nabi berjumpa dengan orang yang kedekut, Nabi buat macam mana? Ada semua baginda SAW lakukan itu. Mungkin kalau kita tak tahu adalah disebabkan oleh tidak adanya bahan-bahan bacaan yang membantu kita, ataupun kekurangan di pihak ustaz, termasuk saya dan kawan-kawan yang lain tidak fokus pada perkara tersebut. InsyaAllah saya akan cuba bantu sahabat-sahabat untuk mengenali baginda dengan lebih dekat, dan akhirnya marilah sama-sama kita mencontohi hidup baginda, kerana kita semua yakin bahawa manusia yang paling hebat pernah ada di atas muka bumi ini yang Allah Ta'ala berikan kepada umat manusia adalah baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka amat malang dan rugilah kita beriman dengan baginda, kita beriman dengan Allah,
tetapi kita tidak mampu untuk mencontohinya kerana kejahilan kita tentang apa yang telah dilakukan oleh baginda. Saya insya-Allah akan bantu tuan-tuan, dan mungkin ramai lagi ustaz-ustaz lain akan bantu tuan-tuan memperdetailkan akan kehidupan Nabi. Apapun pada kadar yang termampu, saya cuba akan berkongsi dengan sahabat-sahabat agar kita semua benar-benar mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, dan kita harap baginda juga mencintai kita. Akhirnya kita dilingkungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa setakat itu dulu dapat saya ulas hari ini. Insya-Allah besok kita akan ulas lebih panjang bagaimana kita melakukan kebaikan bagi mengutuhkan hubungan kita dengan kawan-kawan kita. Dan semalam saya sebut albir itu maksudnya melakukan kebaikan, dan kebaikan itu tidak seharusnya disempitkan dalam satu bentuk. Maka Al-Mawardi mengatakan kebaikan itu ada terbahagi kepada dua, satu silatun, yang satu lagi ialah ma'rufun. Jadi silatun bermaksud kita mengikat hubungan kita dengan kawan-kawan ataupun orang yang kita sayang tadi dengan menggunakan harta kita. Adapun ma'ruf pula ialah kita buat sesuatu jasa kepada mereka supaya mereka kenang jasa tersebut, dan akhirnya hubungan itu menjadi erat. Pendetailan terhadap dua perkara tersebut insya-Allah kita akan lakukan pada besok hari dan kuliah-kuliah yang seterusnya. Doakan kita semua sihat dan terselamat daripada wabak COVID-19, dan Allah Ta'ala akan memberkati kita. Saya doakan sahabat-sahabat semua dapat melalui hari ini, hari Jumaat, dengan sebaiknya. Maka isilah masa dan peluang yang ada itu dengan melakukan ketaatan. Semoga Allah Ta'ala memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.